Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih wa an Dawud at-Ta'i. Itu kan? Itu ya. An Dawud at-Ta'i. Wanti lama ni. Itu ya. Sambung. Itu ya. Rahimahullah ta'ala sum anid dunya wa ja'al fitrakal akhirah. Wa firra minan nasi firaraka minal asad. Wa an Abi Ubaidah ma ra'aitu hakiman qattu illa qala li fi akhiba kalamihi in ahbabta alla ta'rifu alla tu'rafu fa anta minallahi ala balin. Wal akhbaru fi hadzal babi aktsara min yahtamilaha hadzal kitab. Qad safna fihi kitaban mufarradan wa sammaynahu kitabul akhlaqil abrar wan najati minal ashrar. Waqif alaihi taral ajabal ujab wal akhilu yukfihi isyarah. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah bifadlihi. Maksud lebih kurang dan daripada Daud at-Ta'i rahimallahu ta'ala, beliau berkata, puasa olehmu daripada dunia dan berbuka pada negeri akhirat. Dan lari daripada manusia seperti mana engkau lari daripada harimau. Dan daripada Abi Ubaidah radhiyallahu an, dia berkata, tidak ku lihat hakim ketika di akhir percakapannya, melainkan ia berkata, sekiranya engkau kasih tidak dikenal oleh manusia, maka engkau adalah harkelakuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan khabar, yakni perkataan memperkatakan tentang bab ini amat banyak. Tidak tertanggung dengan ini kitab, yakni kitab Minhajul Abidin. Sesungguhnya telah kami tulis pada kitab yang satu yang kami namakan Kitabul Akhlaq, Kitabul Akhlaqil Abrar. Kitab memperkatakan tentang akhlak orang-orang yang banyak kebajikan. Wan najati minal ashrar, dan menjauhi daripada perkara-perkara keburukan. Tengoklah atasnya, kamu akan dapati tentang berbagai-bagai keajaiban. Dan bagi orang yang berakal, memadai dengan satu isyarat. Bermula Allah Subhanahu wa taala wali yang memberikan taufik dengan anugerah dan kurniaannya. Jadi tuan-tuan, kita sambung berkaitan tajuk berkaitan uzlah. Mengasingkan diri daripada makhluk dengan tujuan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang menghalang kita buat ibadat ialah makhluk, yakni manusia. Bukan semua, tapi kebanyakan manusia di akhir zaman. Banyak yang manusia nak menghalang kita, menarik kita daripada jalan yang sebenar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia-manusia ni kita perlu asingkan diri. Uzlah, tafarrud. Jangan bergelomang dengan mereka itu. Kalau kita bersahabat dengan mereka itu, kita jadi macam mereka itu.
Kita ikut perangai mereka. Tambah-tambah di akhir zaman ini, banyak manusia-manusia yang nak heret kita menderhakai Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali menyebut ada dua sebab penting. Kenapa kita perlu asingkan diri pada makhluk? Jangan bercampur dengan makhluk yang jenis macam ni. Yang pertama, kata Imam Ghazali, mereka ni membimbangkan kita daripada ibadat. Ramai manalah orang yang nak ajak kita mai semayang ke masjid. Banyak manalah orang nak ajak kita memperjuangkan Islam. Nak ikut jalan yang sebenar. Banyak mana? Yang banyaknya kira nak heret kita ke arah menderhakai Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab yang pertama. Sambung daripada tajuk ni, kata Imam Ghazali rahimahullah taala. Dia panggil kitab turas. Kita baca baris-baris, baris ke baris, baris ke baris. Paling tidaknya tuan-tuan, bila kita satu ketika kita biasa dengar satu-satu benda. Oh, ni aku pernah dengar ustaz baca ni di masjid. Kitab Minhajul Abidin. Kita boleh korek balik. Pasal apa? Kitab turas ni baca kulit ke kulit. Muka surat ke muka surat. Baris ke baris. Maka ada keberkatan dia yang amat banyak. Termasuk kitab kita ni, kitab Minhajul Abidin. Kitab Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali menyebut bahawa ada dua sebab penting. Kenapa kita kena mengasingkan diri daripada manusia di akhir zaman ni? Cakap merapu. Sampai ada tuduh Nabi ni pelarian pun ada. Bukan cakap kedai kopi, cakap di parlimen. Saya buka tadi YouTube. Saya tengok, oh dia cakap sungguh. Tu berjuang Islam tu, bergerak-gerak tu. Puluh-puluh tahun masuk penjara, keluar penjara ISA. Oh. Tapi tuduh Nabi pelarian. La ilaha illallah. Tak usah cakap banyak lah. Kita dengar satu doa yang diajak oleh Allah Ta'ala kepada Nabi ketika Nabi hijrah. Nabi duduk berjalan ni dengan unta, naik unta, duduk hijrah ke Madinah. Turun ayat. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Wa ja'alli min ladunka sultanan nasira. Dengan doa ini kita faham apa sebab Nabi hijrah. Nabi penakut ke? Nabi ni pengecut ke? Atau macam mana? Nabi tak takut tuan-tuan. Dia bangkit masa dia berdakwah tu, dia seorang-seorang. Bukan dia berdepan dengan lalang bak jahiliah. Belukang hutan rimba jahiliah. Berdepan dengan hebat-hebatnya orang. Dia tak takut. Dia hijrah atas perintah Allah Ta'ala. Allah suruh dia hijrah. Dia hijrah. Bukan dia takut sebagai pelarian. Dia dituduh oleh Mak Zabu tu. Tarik balik Mak Zabu cepat. Dia cakap ni merepek ni. Dia merapu ni. Dia pun cakap di parlimen pelik-pelik tuan. Kalau saya jadi Tuhan. La ilaha illallah. Kalau saya jadi Tuhan. Ada yang cakap macam tu. Hanifah Maidin. Ada pula yang cakap Nabi pun tak tunai janji. La ilaha illallah. Ini Khalid Samad. Cakap di parlimen tuan. Ingat apa pasal? Kalau kita ni jenis tak main mengaji, terpengaruh cakap mereka lah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang betul. Masuk ke Madinah cara betul. Masuk bukan nak meniaga, bukan sebab melarikan diri. Bukan kerana nak cari projek. Masuk kerana Islam, nak mendaulatkan Islam, menegakkan hukum Islam. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Keluarkanlah aku daripada Mekah. Dari tempat keluar yang benar. Keluar secara benar. Bukan pengecut, bukan penakut. Keluar kerana perintah Allah, kerana Islam. Wa ja'alli min ladunka sultanan nasira. Jadikanlah aku ni ya Allah di sisimu kekuasaan yang membantu. Nabi minta kuasa, power untuk menegakkan Islam. Di Mekah tertutup rapat ketika itu. Orang Mekah langsung tak bagi laluan untuk Islam. Allah perintah Nabi hijrah ke Madinah. Kerana Madinah sedia menerima Islam. Kalau Nabi pelarian tuan-tuan, dia lari sengap. Tengok pelarian, dia lari-lari lagi sengap. Tapi Nabi berhijrah ke Madinah, 8 tahun dia balik tawan Mekah.
Itu bukti Nabi bukan pelarian. Nabi hijrah. Apa cakap merapu ni? Tengah orang dia fanatik. Bila pemimpin dia cakap, semua percaya. Ni akhir zaman, tuan-tuan. Lepas itu Nabi suruh kita, makna kata, mempertahankan agama. Kamu gigit agama kamu tu dengan tangan. Pegang dengan tangan-tangan kamu tu. Walaupun panas, macam bara api, pegang. Kalau tak tahan, gigit dengan gerham-gerham kamu. Di akhir zaman ni. Banyak pencuri-pencuri nak merosakkan akidah kita, agama kita di akhir zaman ni. Inilah yang makna kata Imam Ghazali pesan sungguh-sungguh supaya kita makna kata hidup akhir zaman ni berhati-hati. Jangan jauh daripada Islam, jangan jauh daripada ulama, jangan jauh daripada umat Islam memperjuangkan Islam ni. Mari kita dengar apa kata Daud At-Ta'i rahimahullah ta'ala. Dia kata, Sum anid dunia. Puasa kamu di dunia ni. Di dunia ni kita kena puasa. Bertahan. Puasa ni tak boleh makan, tak boleh minum, cakap kena kontrol, mata kena jaga, kaki kena jaga. Begitulah kita duduk di dunia. Semua kena jaga. Jangan cakap sebarangan, jangan buat sebarangan. Zaman fitnah, tuan-tuan. Silap saja habis kita. Saya, tuan-tuan, musim COVID ni, ada orang hantar, tuan-tuan sekalian, hantar dekat saya, apa nama, WhatsApp. Dia kata, Ustaz, dia panggil tuan guru, saya tersilap, dia kata. Saya ni, dia kata, nak masuk duit kat sekolah tok guru, 800, termasuk 2 kali. Tolonglah tok guru, kembalikan balik 800. Dia pun hantar mail dia punya transfer account tu. Bila saya tengok transfer tu, saya macam mencurigakan. Macam-macam ada tak kena. Bank Islam. Lalunya bank Islam ni, tuan, bila duit masuk, dia hantar mesej. Dia hantar mesej kat kita. Duit dah masuk. Kita keluar duit dengan cek. Masuk, tengok duit masuk. Tengok sepanjang 1 hari tu, tak ada pun 800. Yang ada RM5, RM10, RM20 ada. 800 tak ada. Lepas saya pergi lah bank Islam. Dia nak semak akaun tu. Disahkan, memang tak ada. Hari tu, 800. Tarikh yang tertera di dekat transfer tu, tak ada. Sah lah tuan-tuan skema. Penipu. Baru ni isteri saya. Makna kata dia hantar oleh skema satu tawaran. Promosi. Apa jenis produk kesihatan ni yang harga dia murah. Suruh masuk duit cepat sebelum pukul 4. Isteri saya masuk pukul 3.30. Dia mula buat terlihat. Dia buat gitu, ni taman nak hantar barang. Pergi report polis, polis bagi masa seminggu. Kalau dia tak hantar barang, kita akan tangkap dia. Maka headquarters yang mengeluarkan produk ni kata, itu bukan orang kami. Jangan tuan-tuan, penipu ni banyak sangat. Satu hari tuan-tuan sekalian, saya mendapat WhatsApp daripada satu orang. Dia nak derma 1 trailer simen. Nak hantar pergi Pulau Bangkok. Dia tahu saya nak buat sekolah, buat pondok Pulau Bangkok. 1 trailer hantar simen. Dia hantar main gambar trailer apa dah. Tengah duduk mat simen. Tak apalah. Tiba-tiba tengah malam tu dia hantar mesej. Saya sekarang berada di Mekah, dia kata. Dia kata, kani saya pula cuti, pak dia mati. Jadi saya tak dapat nak bayar tambang trailer tu. Boleh dia kata, Ustaz dulukan duit trailer tu. Nanti saya balik pada Mekah, saya bayar balik. Takkan simen 1 trailer boleh bagi. Tambang trailer tak boleh, dia malah nak merapu dah ni. Saya pergi balai polis kan. Pergi balai polis, saya tanya polis. Polis dia kata, Datuk, pernah tak kes macam ni berlaku? Dia kata, banyak Ustaz. Bermain kat saya handphone tu. Dia bercakap terus kawan tu. Dapat cakap. Makna dia bukan ada di Mekah. Memang ada di Malaysia. Polis maki dia. Penipu banyak orang. Dia zaman jaga baik-baik. Saya balik pada Pulau Bangkok. Daripada Johor lagi. Assalamualaikum. Sampai kat Lumut. Saya sambut Lumut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dia kata. Sampai peluk terus.
Dia kata, anak tak kena enter ke? Oh, terbalik lah. Saya jadi, anak dia jadi enter. Dia terbalik. Anak tak kena enter ke? Oh, tak apa lagi. Dia kata, enter ni selalu ikut anak punya kuliah di masjid Puan. Saya tak pernah mengajak masjid Puan. Dia dapat bohong. Bohong dah. Apa dia mau ni? Last sekali dia kata, Ustaz, saya ada peluang. Peluang apa? Dia tengok kiri kanan, saya dapat peluang. Dia kata, kain seluduk. Kain pelekat, cap gajah duduk. Seluduk pada Indonesia. Dia keluar ke kereta. Tekan. Oh, ada 294 lai. Kat Ustaz, saya tolak murah ya. Selai RM1. Jadi fikirlah kalau tolak aku selai RM1, dia ambil kan. Lah ni macam ni lah dia kata, kita sembang kedai kopi. Saya pergi masuk kedai kopi kan dia. Dia kata kain tu benar kain. Kain kedai sebelah. Ustaz bagi duit, saya bagi kain. Saya kata kat dia, kita berniaga ni macam ni. Berjual beli, saya bagi duit, hang kena bagi kain. Mana aku bagi duit kain tak ada, mana boleh. Dia berniaga apa ni? Dia lama dia kilas mai, polis lalu. Nampak dah polis tu? Kalau aku report polis tu naya duduk seminggu dah lekap. Penipu tuan jaga-jaga akhir zaman ni. Pengecoh cukup banyak. Baik tu Imam Ghazali suruh berhati-hati akhir zaman ni. Jaga-jaga sungguhlah. Jangan kita terlampau relax, rasa tak ada apa-apa, jangan. Banyak sangat orang yang makna kata memasang pukat, pasang pancing, pasang jerat untuk menjerat kita ni akhir zaman ni, insya-Allah. Jaga-jaga. Jadi Daud At-Tai dia pesan kita duduk di dunia ni kita puasa banyak. Puasa makna tahan diri. Jangan bercakap terlampau telajak. Kalau kita nak berniaga apa kena jaga-jaga, jangan kita terpa ikut dan. Tambah online sekarang ni, macam-macam online, macam-macam ada perniagaan. Jaga-jaga, jangan kita terlampau. Kena berhati-hatilah maksud puasa itu. Itu dia. Puasa di dunia ini, waja'al fitrakal akhirah. Kamu jadikan tempat berbuka kamu di akhirat. Di akhirat besok tak ada halangan apa-apa. Di sini banyak pantang larang. Ada benda boleh cakap, ada benda tak boleh cakap. Ada perkara kita boleh buat, ada perkara tak boleh buat. Di akhirat kita bebas. Nak buat apa pun tak apa. Sini kena jaga pantang larang, kata Daud At-Tai. Dia pesan lagi. Dia kata, "Firra minan nasi, firaraka minal asad." Kamu lari daripada manusia seperti mana kamu lari daripada harimau. Tengok manusia jenis ni larilah, jangan dekat. Jangan duduk dekat. Kecuali manusia-manusia yang boleh bantu kita, makna kata mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan makhluk yang kita tak nampak pun kita lari. Apa yang kita tak nampak? Coronavirus, COVID, mana kita nampak? Pun kita takut nak dekat dengan dia, duduk renggang lah. Jaga kita punya penjarakan tu 1 meter. Itu makhluk tak nampak. Manusia kita tengok perangai dia merepet, merapu, pandai mempengaruhi orang, merosakkan orang. Bukan sikit orang dia rosak, banyak orang. Harta tabung haji, habis dia sapu. Saya kalau dia jual tabung haji ni, TS Plantation ni, ladang tabun haji, makna kata yang jumlahnya ribu-ribu hektar ni dengan harga bawah pasaran, dia jual dekat Said Bukhari, saya tak sakit hati. Jual kata orang Islam, bagi kat orang Islam, itu saya tak sakit hati. Jual murah. Tapi bila jual dekat lim semua, kapiak harbi ni, sakit hati tuan. Sakit hati kita. Apa je cari kita pun tak tahu. Manusia sampai selani hari ni, sampai tergamak kan, mengkhianat bangsa dia sendiri, agama dia sendiri. Harta orang Islam sendiri. Sampai teratu. Dia orang macam ni kita nak dekat dengan dia.
Nak rapat dengan dia. Jauh, jangan dekat, tuan-tuan. Mari kita sama-sama orang Islam. Bersatu padu. Berukhuwah Islamiah. Bertolak ansur. Mempertahankan kedudukan kita. Jangan jadi munafik. Membantu orang kafir. Hentam orang Islam. Jangan sampai panggil tu. Ni pesan daripada makna kata Daud At-Ta'i. Lari daripada mereka ni. Macam kamu lari daripada rimau. Jangan dekat. Ya. Wa'an Abi Ubaidah pula. Daripada Abi Ubaidah, dia kata, ma ra'aita hakiman qattu illa qala li fi aqibi kalamihi. Kata Abi Ubaidah, tidaklah aku dapati seorang hakim itu sekali-kali, melainkan pada akhir ucapannya dia berkata, in ahbabta alla tu'rafa fa anta minallahi ala balin. Sekiranya engkau kasih, engkau suka, engkaumu tidak dikenal orang, maka engkau adalah daripada kelakuan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak suka popular. Kita tak suka glamour. Kalau orang tak kenal kita lagi bagus. Kalau orang kenal kita jadi masalah. Kita suka kita tak popular. Kamu kalau panggil macam ni, makna kata Abu Ubaidah, kamu adalah daripada kehendak Allah Ta'ala. Kelakuan kamu ni Tuhan suka. Mana orang yang suka popular, mencari populariti, orang ni tak digemari, tak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak Tuhan suka kat kita, jangan popular. Biarlah kita popular di langit daripada popular di muka bumi. Jadi macam Uwais Al-Qarni, tak dikenali oleh orang dunia, tapi dikenali oleh penghuni-penghuni langit. Bila kita kenal dunia ni, payahlah tuan-tuan. Nak jaga hati, nak ikhlas ibadat, orang puji. Kadang-kadang kita pun baca dalam Facebook, orang tulis pasal kita pun nak malulah tuan-tuan. Kata kita ni hebat sangat. Tak hebat terang mana tuan-tuan. Tak ada hebat apa pun. Dia gelak kita berjuang Islam. Apa benda yang kita berjuang? Setitik darah pun tak tumpah. Banding pejuang-pejuang Islam yang mati syahid sana no. Banding dengan para sahabat, kita tak terang mana. Bila orang puji kita, kita takutlah tuan-tuan. Kita tak suka kita ni popular. Kita tak suka kita dikenali. Ini kelakuan kita, maka disebut oleh Abu Ubaidah, kamu termasuk di kalangan orang yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu adalah di antara di kalangan orang yang makna kata kelakuan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya jangan teringin nak popular. Tapi kalau kita popular, bukan kehendak kita, itu nak macam mana Tuhan nak popularkan kita. Tengok orang ni tak mau popular, tapi nama dia popular. Ada seorang nak popular. Oh, dia punya highlight nama dia. Orang buat tak peduli pun ada juga. Kita hati kita tu. Jangan makna kata hubul jah. Suka kepada jah. Suka kepada glamour, ke popularity. Tak payahlah tuan-tuan. Cukuplah Allah Ta'ala puji kita. Tak payahlah manusia puji kita. InsyaAllah. Dan lagi katanya, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, wal akhbaru fi hadzal bab. Berkaitan khabar, berkaitan cerita tentang bab ini. Bab berkelakuan berkaitan dengan makna kata persoalan uzlah ni. Mengasingkan diri pada manusia yang nak merosakkan kita ni. Aksaru min ayah tamilaha. Maka banyaklah makna kata tak tertanggunglah hazal kitab ini kitab. Cerita dia panjang. Nak bicara berkaitan betapa penting kita beruzlah, mengasingkan diri pada manusia yang akhir zaman ni, yang nak merosakkan kita ni. Cerita dia panjang sangat. Kalau nak tulis semua, tak tertanggung dengan kitab Minhajul Abidin yang nipih ni. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala.
Ya. Wa qad saffanna fihi kitaban mufradan wa sammainahu kitabul akhlaqi abrari wan najati minal asyrar. Kami telah tulis kitab yang khusus berkaitan persoalan ni. Yang kami namakan kitab itu kitab berkaitan akhlak orang yang abrar. Orang yang banyak buat kebajikan, orang yang hebat-hebat. Kerana orang yang hebat-hebat ni tuan-tuan, kebanyakan mereka memilih jalan uzlah. Jalan mengasingkan diri. Dia tak suka popular. Bergaul dia ketika waktu penting saja. Jangan kata bab kerohanian. Bab zahir ni pun tuan-tuan. Kalau kita banyak bergaul, rosak macam kes COVID ni. Pasal apa? Mula jadi. Mula jadi kerana tuan-tuan sekalian kita buka sempadan kita begitu luas. COVID melanda Wuhan, negeri China. Patutnya kerajaan masa tu dah tutup dah pintu kita punya pintu masuk. Banyak orang tekan. Tiap-tiap hari tuan-tuan tengok televisyen. Apa jadi di Wuhan, negeri China. Yang makan ular, makan bewok, makan memang macam-macam makan. Kena penyakit. Tunjuk terang-terang. Patut masa tu kerajaan dah sekat dah pelancong pada negeri China. Tapi kita dengar Perdana Menteri cakap macam mana. Menteri Kesihatan cakap macam mana. Rata-rata menteri-menteri ketika itu pandang ringan. Bahkan Menteri Kesihatan kata jangan bimbang dengan amaran WHO. WHO awal dah bagi amaran pada Malaysia. Dia jaga-jaga. Tapi dibuka pintu luas. Sehingga dikatakan, Perdana Menteri kata, habis kita nak buat pelancong Cina ni, nak buat mana? Nak buat kandang babi. Dia cakap macam tu. Kita minta desak supaya makna kata kemasukan Cina mesti dihadkan. Kerajaan tarik visa, tak ada visa. Cina boleh masuk banyak mana pun. Dia tak sekat. Tuan-tuan tengok Pulau Pangkok. Dia tahu Pulau Pangkok, kampung saya. Semasa COVID-19 ni, Pulau Pangkok seorang pun tak kena. Pulau Pangkok tak kena COVID. Dia pun tak ada macam kita. Nak salam pun takut, kandangan kat dada. Tak ada, dia pun bergaya macam biasa. Dia pun nelayan. Jual ikan, beli ikan, macam biasa. Pasal apa? Bila berlaku COVID, kerajaan stop boat. Feri-feri tak boleh masuk Pulau Pangkok. Pelancong luar tak boleh masuk. Orang Pulau Pangkok tak boleh keluar. Dia main dalam Pulau Pangkok saja. Tak ada COVID. Sebab apa? Sebab koman tu tak dibawa masuk ke Pulau Pangkok. Itu kuman. Dia boleh berjangkit. Maksiat macam tu. Kemungkaran. Orang yang bawa maksiat, yang pandai kempen, pandai ajak, pandai kempen, benda-benda yang mengarut, dia mudah berjangkit. Sebab itu kita kena berhati-hati dengan siapa boleh berkawan, dengan siapa tak boleh kawan. Apa perlu kita berkawan, tak perlu jangan berkawan. Benda-benda yang macam ni, maka kita kena ambil sungguh. Orang-orang yang dikatakan sebagai golongan abrar, Imam Ghazali tulis satu kitab khusus untuk mereka. Menceritakan hal keadaan mereka. Memang mereka tuan-tuan sekalian, bab bergaul ni dia jaga sungguh. Jaga sungguh. Tak bergaul dengan orang yang tak berkenaan. Yang berkenaan tak apa. Tak berkenaan tak boleh. Dia akan membawa kita rosak. Imam Ghazali kata, kami tulis satu kitab khusus. Ya. Tidak. Faqif alaihi. Maka kau tengoklah dalam kitab tersebut. Taral ajabal ujab. Kamu akan dapati banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara-perkara yang ajaib, yang menakjubkan. Dia mengasingkan diri. Kadang-kadang mereka duduk di gua-gua, di tempat-tempat beruzlah mereka itu. Bila mereka buat ibadat, banyak rahsia-rahsia ibadat dianugerahkan oleh Allah kepada mereka. Kalau saya cerita pada awal dulu. Kalau seorang profesor ilmuwan, dia nak mengarang kitab-kitab yang bermutu tinggi. Dia mana boleh duduk bergaul macam ni. Dia duduk dalam bilik dia khusus. Penuh dengan buku-buku. Baru dia boleh mengarang kitab-kitab, menghasilkan kitab yang bermutu tinggi. Begitulah orang yang nak menekankan bidang kerohanian dia. Kalau dia banyak sangat bergaul, tuan-tuan, cara yang tak mendatangkan manfaat, habis masa dia macam tu ya.
Masa bersembang kosong. Habis masa dicuri macam tu ya. Mana masa nak baca Quran? Mana masa nak buat ibadat? Sebab itu rata-rata sahabat tuan, mereka hafal Quran, baca Quran sehari semalam 30 juzuk. Kalau Imam Syafi'i 2 rakaat tuan. Bangun malam 2 rakaat di tengah malam. Rakaat pertama 15 juzuk, rakaat kedua 15 juzuk. Rata-rata sahabat habis Quran sehari semalam 30 juzuk. Dia tak ada masa bersembang kosong. Banyak masanya digunakan untuk buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tuan-tuan semayang sunat 1000 rakaat. Kita kalau semayang sunat 100 rakaat berkira hebat dah lah. Macam mana nak memperbanyakkan ibadat kalau dalam masa yang sama kita banyak membuang masa? Berbual kosong. Habis masa ke sana, masa ke sini. Tak lain tak bukan kita kena uzlah. Bergaya boleh, bukan tak boleh. Dalam perkara yang penting saja. Yang tak penting tak payahlah. Buang masa. Imam Ghazali sampai tulis sebuah kitab untuk membicarakan tajuk ni. Ya. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Kau tengoklah kitab tadi ni. Wal akhilu yukfihi isyarah. Bagi orang yang berakal, yang nak mencari kebenaran, cukuplah ini isyarat. Kata-kata ulama, Imam Ghazali buat main hadis, bawa datang ayat-ayat Quran, cukuplah. Kerana ayat-ayat Quran, hadis, kata-kata ulama yang dia bawa sebelum ni, kerana kebanyakan manusia akhir zaman ni, membimbangkan kita daripada ibadat. Dia tarik kita supaya jangan buat ibadat. Bawa kita ke arah yang makna melalaikan hati kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan hujah-hujah Imam Ghazali, bagi orang yang berakal, cukuplah, memadai dah cukup. Kalau orang yang ada akal nak cari kebenaran, itu dia. Tapi kalau orang tak mau cari kebenaran, hang cakaplah banyak mana pun dia tak mau terima. Ada saja putar belit dia, pusing dia. Kita bercakap pasal tabung haji. Pasal apa duit tabung haji? Ladang tabung haji beribu-ribu hektar, hang jual dengan harga murah kepada kapiah. Ni kata orang Islam. Dia nak kalih isu, dia timbul RUU 355. Dia suruh kita bersembang RUU. Macam dia mau sangat RUU ni. Masa kita bawa di parlimen dulu, dia apa yang kaki tentang? Kaki lawan. Lah ni dia sibuk pula duk tanya RUU pula. Macam dia tak sangat. Kita tahulah. Kita duduk dalam kerajaan, kita tahu. Masa bila RUU ni pula perlu dibentangkan. Perlu dibawa. Kita tahu mana yang perlu didahulukan, mana yang perlu dikemudiankan. Kita tahu peraturan-peraturan parlimen. Kan? Bukan kita tak mau buat, kita buat. Kita tahu kaedah-kaedah dia di peringkat negeri. Kita duduk dalam kerajaan, kita tahu. Kita tak macam dalam pembangkang. Pembangkang nak bentang saja. Bila kita duduk dalam kerajaan, kita kena fikir cara pelaksanaan dia. Dia punya organ-organ dia, unit-unit pelaksanaan dia. Mahkamah ni macam mana? Persiapan dia macam mana? Kalau RUU ni diluluskan betul. Supaya kita bersedia untuk melaksanakannya. Sebab itu Tuan kata bercakap sebagai pembangkang dengan bercakap sebagai pemerintah tak sama. Kita nak bawa sebagai pemerintah. Bila diluluskan, boleh laksana. Mana semua negeri boleh buat. InsyaAllah kita akan buat. Tak payah tekanlah kita. Nak kali isu tabung haji dibawa main RUU pula. Macam dia nak sangat pula. Inilah perangai mereka tuan-tuan. Perangai mereka tu. Ini jenis-jenis manusia yang kita perlu jauhi mereka. Kan? Jadi Imam Ghazali kata, kalau orang yang berakal, kita bawa kat mereka hujah, 1, 2, 3 hujah, mereka boleh terima lah. InsyaAllah mudah-mudahan. Tapi kalau orang yang tidak berakal, bagi mereka itu makna kata tak cukup dengan 1, 2 hujah. Hang bagi banyak mana hujah pun dia tetap akan tolak. Kesimpulan yang kita dapat daripada hujah-hujah Imam Ghazali sebelum ni. Saya tertarik apa yang Imam Ghazali kata. Ingat baik-baik. Apabila Nabi SAW menceritakan hadis-hadis akhir zaman.
sayati ala ummati zamanun, akan berlaku ke atas umatku orang meninggalkan solat, rasuah menjadi-jadi, perzinaan dan berbagai-bagai lagi. Apa yang Nabi sebut tu semua dah berlaku pada hari ni. Kata Imam Ghazali, bila hadis ni dibaca pada para sahabat, sahabat timbul takut. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau kami hidup zaman tu, kami nak buat apa? Nak buat apa? Nabi suruh berpegang dengan Islam kuat-kuat. Talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Hendaklah kamu bersama-sama jemaah Islam dan pimpinan-pimpinan mereka. Sedangkan zaman tu, apa yang Nabi kata ni tak berlaku lagi. Sahabat minta berlindung. Bagaimana kita yang apa Nabi kata semua dah berlaku, tuan-tuan. Berlaku. Kita tengok sampai peringkat, tuan-tuan, orang beriman, orang Melayu, orang Islam mengaku Islam. Dia lebih memuja kafir daripada orang Islam. Dia lebih percaya pada orang kafir daripada orang Islam sendiri. Kalau kita sentuh kafir, melentin dia, melawan dia, menyingar dia. Ulama buat main-main, berhina, kata macam-macam. Pemimpin kafir dia puja, dia sanjung, hingga mereka mengeluarkan satu, kita tak tahulah, pepatah yang lebih kurang berbunyi, kafir yang jujur lebih baik pada orang beriman, orang Islam yang tak jujur. Sementara tu nak bagi percaya pada orang kafir. Nasib baiklah, tuan-tuan, Allah bagi tunjuk depan mata kita 22 bulan. Tengok macam-macam berlaku, tuan-tuan. Haru biru negara kita ni. Nabi Muhammad SAW dikata macam-macam. Tindakan tak diambil. Tindakan tak diambil. Kata kat raja, kata kat sultan, kata kat agama Islam, kata kat Nabi. Tindakan terlampau slow. Sampai peringkat komunis pula dipuja. Penganas LTTE dibebaskan. Aduh. Kita cuma mampu menadah tangan ke langit. Minta tolong pertolongan Allah Ta'ala. Mungkin ramai-ramai orang Islam di Malaysia ni, ada yang makbul doa dia. Mungkin dia bangkit tengah malam berdoa. Allah makbulkan doa dia. Tiba-tiba Dr. Mahathir pergi letak jawatan. Dia sendiri bukan nak letak. Kalau dia nak letak, tentu dia tak minta balik. Dia minta balik, mana dia tak mau letak. Tapi Allah Maha Kuasa jadikan hati dia nak letak. Runtuh kerajaan, tuan, naik kerajaan baru. Yang dianggotai ini semua parti-parti orang Melayu beragama Islam. Allah selamatkan kita, tuan-tuan. Allah bagi amaran 2 kali dah, tuan-tuan. Ketika perintah komunis 14 hari. Ketika perintah DAP 22 bulan. 2 kali Allah bagi amaran. Jangan sampai 3, tuan-tuan. Kalau kali ketiga berlaku lagi sekali, habis bangsa kita, agama kita, negara kita. Cukup 2 kali Tuhan bagi amaran. Kalau kita masih tak sedar, wa yu'azbikum azaban alima wa yastabdil qauman ghairakum. Allah datang kamu azab yang pedih, Allah ganti orang kafir akan memerintah kamu. Jangan sampai peringkat tu. Cukup-cukuplah, tuan-tuan. Jagalah perpaduan umat Islam, bangsa Melayu yang ada pada hari ini. Jaga baik-baik. Jangan sampai berpecah. Kita berpecah, DAP masuk. Kafir masuk. Hancur kita, tuan-tuan. Jangan kita berpecah. Komit, kita mesti menang. Pegang kuat-kuat. Committed, sungguh-sungguh. Pertahan sungguh perpaduan umat Islam. Ada masalah, kita sembang elok-elok. Bincang elok-elok. Jangan sampai berpecah belah. Cukup 2 kali Allah bagi amaran. Jangan sampai nombor 3. Inilah saya nasihat, tuan-tuan. Untuk masa depan anak kita, cucu kita, zuriat kita yang masa akan datang. Cukup-cukuplah pengajaran yang Allah bagi sebelum ni. Jangan sampai berulang, sampai masuk kali yang ketiga. Akhir sekali, tuan-tuan, saya ajak tuan-tuan, mai semua ambil berat. Kemungkinan besar pilihan raya akan berlaku bila-bila masa pilihan raya umum. Peringkat persekutuan. Negeri saya tak tahu. Tapi berita-berita tentang makna kata pilihan raya umum peringkat persekutuan bertiup kencang sekarang ni. Apa yang penting, tuan-tuan, marilah kita ajak anak-anak kita.
adik-beradik kita, sepupu sepapat kita, jiran-jiran kita yang umur tuan-tuan sekalian dah mencapai 21 tahun, daftar segera sebagai pengundi. Kita mendaftar, makna kita ada senjata untuk pertahankan agama kita. Pertahan habis-habis tuan-tuan. Jangan sampai berulang lagi sekali apa yang berlaku pilihan raya yang lepas. InsyaAllah mudah-mudahan di samping kita berdoa pada Allah Ta'ala, Allah selamatkan umat Islam dan negara kita daripada bencana dan bahaya insyaAllah. No, insyaAllah mudahan. Akhir sekali saya mengucap banyak terima kasih lah tuan-tuan. Saya pun tak tahu nak abang lah. Ramai pekat mai jumpa saya bagi bantuan. Hantar beras ada, hantar gula ada, bagi duit ada, masuk dalam akaun bank pun ada. Macam-macam lah tuan-tuan. Bantuan-bantuan saya terima yang saya pun tak ingat lah. Mungkin tuan-tuan terlibat sama, saya ucap banyak-banyak terima kasih lah. Di atas sokongan, bantuan, meringankan. Makna kata bebanan sekolah saya, pondok saya. Panah tuan-tuan, satu hari tu, tak ada apa dah. Kok mana ni? Ya saya tangkap lembu, sembelih sekok. Sembelih masuk Facebook. Daging fresh, sekilo RM30. Siapa nak cepat? Pakat hantar mesej. Kira-kira 1 kilo daging orang order. Potong-potong lembu tiba-tiba 60 kilo. Tak cukup 40 kilo. Aku pun dah tak tahu. Aku nak baca kitab pernah sembelih lembu. Allah tuan-tuan, macam-macam jadi. Kan? Alah bagaimanapun syukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makna kata semuanya insya-Allah negara Malaysia ni antara negara yang nombor 3 dalam dunia. Lepas New Zealand, Korea Selatan. Lepas Korea Selatan, Malaysia. Negara yang terkedepan, berjaya menghadapi COVID. Tapi diberi amaran kepada kita, kemungkinan dia akan berulang balik. Kalau kita sama-sama tak jaga. Jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga masyarakat kita. Aturan-aturan yang dikemuka oleh kerajaan, kita patuhilah insya-Allah. Dengan keberkatan, mematuhi arahan mereka itu, insya-Allah Allah hindari kita. Di samping berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dunia dan akhirat insya-Allah. Paling akhir tuan-tuan, masya-Allah, insya-Allah kalau tak ada apa lepas raya haji ni, apa pondok yang saya buat di Pulau Pangkok tu akan disambung semula. Terhenti dah 5-6 bulan dah terhenti. Lepas berlaku COVID ni kita berhenti. Sebab tak keluar duit tak masuk. Hala ni bola dah boleh mengajak beberapa tempat. Sumbangan orang ramai pun tung mula dah bergerak. Mula dah masuk duit kadang 1,000, kadang 500, kadang 300. Bolehlah kita mulakan pembinaan, makna kata sambungan pada pembinaan pondok yang saya buat di Pulau Pangkok tu insya-Allah. Mudah-mudahan dia menjadi kenyataan, dapat memberi sumbangan sikit sebanyak kepada masyarakat setempat di bidang agama insya-Allah. Itulah saja tuan-tuan untuk malam ni. Mudah-mudahan sikit sebanyak memberi manfaat kepada kita bersama. Wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid. Wa sallallahu ala khair khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi bil alamin. Takbir.